daripada PMCO lagi. Ini PMCO of course lah, kerusi plastik ni kan. Ya betul. Itu memang tak boleh compare. Tak boleh compare, ya. Tapi ini adalah kerusi terbaik sepanjang kami casting untuk PUBG Mobile setakat ni. Memang cukup selesa. Betul, aku rasa tak perlu tanya kita orang kot. Mungkin kalau korang ada perkenalan ataupun player-player ni buat live, korang tanya sendiri. Kerusi ni best tak? Aku rasa jawapan jujur dia memang best. Memang best. Sebab sekarang ni aku masih lagi sakit kaki dan sakit punggung. Sebab saya baru leg day. Bila aku duduk aku okey. Bila aku bangun aku nak duduk. Kerusi ni memang best lah guys. Betul. Ini bukan kami nak jilat diorang sebab diorang akan beli kerusi percuma, tidak. Memang berbaloi untuk wang ringgit. Aku tak tahu berapa ringgit benda ni. Nanti kita orang chat, nanti kita orang beritahu lah harga. Tapi pada waktu ini yang penting adalah kita akan masuk ke dalam game kita yang pertama untuk hari ini. Ya. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Anda akan bersama kami untuk sepanjang minggu ini. Jikalau anda mahu lebih banyak cerita dan sebagainya ataupun informasi-informasi menarik, jangan lupa untuk tag kami lah dalam video-video di TikTok seperti yang di tag tadi. Ya, tu ada. Kami tahu benda-benda ni sebab korang je. Ya, kami tak tahu pun dia ada rambut. Asalnya kita tahu dia ada rambut apa benda ni. Kita orang tahu sebab kau je. Sebab kau tag kita orang dekat dalam ni. Aku bila buka TikTok terpaksa tengok sebab aku sebenarnya jarang buka TikTok. So bila aku akan tengok notification penting lah. Lepas tu macam, oh tag ni mesti ni mesti ada highlights kita tengah cast ke mana. Tak. Dia bagi kepada page orang-orang lain. Ya, dia pasal rambut. Pasal rambut. Ya, betul. So kalau ada apa-apa benda penting yang korang rasa kita orang patut tengok ataupun konten-konten menarik yang lawak yang korang rasa kita orang patut borak ketika game, masa tak ada apa-apa fight, jangan lupa untuk tag kami sama ada di IG ataupun di TikTok maupun di Facebook. Kami akan sentiasa, Facebook tak kot, IG dan juga TikTok lah guys. Facebook ni dia tak naik, Noti tak naik. Noti tak naik. Satu lagi yang tidak ada, kita orang tiada di X. Kami tiada di X. Kami hanya, sebenarnya aku di X. Ada. Aku ada. Aku tak ada sangat. Cuma aku gunakan X untuk cek informasi-informasi penting pasal tournament sajalah. Ya. Reliable lah benda tu. Benda tu pun agak reliable. Tapi pada ketika ini apa yang kita lihatkan adalah Circle akan menyentuh ke 3 pulau. Kita akan tunjukkan dengan Yen. Nampaknya akan ada pergaduhan di Shami pada ketika ini. Ada pertukaran drop spot yang akan dilakukan oleh YO2. Mungkin mereka tidak dapat memo bahawa tim ini juga akan turun di sini. Sebab hari itu sebenarnya Stalwart tak turun sini. Mereka turun di kawasan Painan tak silap, kerana mereka berjaya untuk meratakan YO2 dekat kawasan Bridge. Tapi pada ketika ini STX akan cuba untuk kontes YO2. Tapi itulah untuk masalah dalam format PMSL kali ini adalah disebabkan pertukaran grup ABC tu dia berlaku setiap minggu. Jadi kau tak ada masa sebenarnya nak set up sangat. Macam aku nak sini. Kau lagipun biasanya kalau kau nak cop satu tempat, kalau kau betul-betul hebat, mungkin orang akan okey. Diorang turun sini, kita belah. Tapi kalau tim kau belum lagi membuktikan sesuatu, mungkin kau tak ada tempat pun. Contohnya macam, sebab even tim Sam9 pun tak ada tempat yang mereka tepat dan digeruni oleh orang lain. Oh, ini memang tempat, ini tempat Geek Fam, ini tempat Sam9. Tak ada orang yang ada tempat tetap. So, pergaduhan ini akan sentiasa berlaku minggu ke minggu dan kebarangkalian akan berlaku di dalam Grand Finals juga yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Tapi ini ialah jumper dengan average elimination 0.5, average healing yang agak kurang, tapi itu normal untuk seorang jumper. Ini lebih kepada penyerangan yang dilakukan. Rabies akhirnya akan digunakan untuk mereka. So tak tahu siapa yang akan dikeluarkan. Semalam macam Rabies tak main, tapi GenForce ini satu pasukan yang semalam ada momentum besar dan masih lagi meneruskan momentum mereka. Ini memang ISC terbaru pada ketika ini. Berjaya mendapatkan 2 mata penyingkiran dengan begitu laju. Aku rasa ini memang satu perkara yang mereka sudah pun pre-planned. Dan itu akan memberikan satu head start lah bagi BTR pada ketika ini. 2 mata sudah pun dalam pocket. 58 mata secara total untuk mereka. Macam kita fikirkan ataupun sering kali kita cakapkan 85 mata cukup untuk mereka qualify ke Sunday secara langsung dan BTR on the way. Dan selalu orang cakap tak penting siapa yang leading pada awal-awal, siapa yang leading pada waktu-waktu akhir kan. Dengan Grand Final ada 1 minggu saja break. Kalau BTR berjaya jumpa formula dekat sini, peluang untuk mereka menang C yang kedua mungkin akan berlaku. Tapi NKT bawa kereta ke arah Boom dan NKT 2 orang akan di knockdown. Dan itulah pembunuhan juga. 2 tim Indonesia akan ada 2 mata awal di dalam tangan. Tapi Yami yang di knockdown sekarang ni akan dibangunkan, tiada masalah. Tapi di kawasan lain BTR akan dapatkan satu lagi daripada NKT Majo.
Baru dijatuhkan dan Satar mendapatkan satu lagi. 4 mata penyingkiran sekarang ni untuk BTR. Ini yang kita cakapkan BTR. Ada pertukaran player. Semalam kita nampak ada player. Ada satu benda kan, dia orang selalu cakap blink twice if you are in trouble. Tapi Lapar tidak blink twice untuk beritahu dia in trouble. Lapar terus cakap, oh kalau ada pertukaran player, itu adalah coach yang decide. Kalau pertukaran player berlaku dan kita orang tak perform, apa akan berlaku? Tanya coach. Dia terus letakkan coach dekat situ kat depan. So kita akan lihatkan kalau pertukaran player hari ini akan membuahkan hasil. Ataupun tidak. Aku tak tahu coach diorang siapa pada ketika ini bagi Bigatron. Minta maaf nanti kita dapat informasi itu dengan share. Tapi setakat ini 4 mata akan diberikan secara totalnya kepada BTR dengan kemasukan Satar. Ya, mudah saja untuk mengetahui siapa coach mereka. Kalau mungkin ada ada tracker ataupun notification untuk Instagram ke apa benda ke. Kalau ada tiba-tiba ada orang tu dia dapat 200k komen, mungkin itulah dia. Itu kalau BTR gagal lah. Ya, benar sekali. Ada Flash, ni pasukan yang daripada Vietnam yang mengejutkan sedikit. Aku bukan apalah. Apa dia je? Kan masa yang awal-awal dia cakap, oh pilih tim yang kau rasa terbaik, aku letak tim Flash ni. Dengan berjangkaan aku ialah apa, dia takkan perform lah. Rupa-rupanya dia perform. Dia perform pula. Terbalik sebenarnya biasa. Tapi pada ketika ini kita lihatkan Voin ditunjukkan kepada anda. Ini pun kita expect akan perform masa Sunday. Tapi dia hancur dekat Sunday. Oh ya. Voin. Tapi of course ada player baru memang sangat-sangat kuat pada ketika ini, iaitu Encik Zeta. Dan seterusnya kita akan lihatkan stage 1 kita belum lagi tamat. Separuh jalan sudah zona. Kita lihatkan Geek Fam. Ketika ini ada 23 mata di dalam poket mereka. Ini adalah Aizen. Dan bagi peminat-peminat Geek Fam, ini satu informasi yang of course kita kena share juga. Adakah Mika tiba-tiba boleh dimasukkan dalam game pada hari ini ataupun pada hari esok ataupun hari Sunday? Ya, boleh. Dia tidak di-ban oleh pihak PUBG Mobile. Jadi kalau korang fikir balik, pernah tak player kena ban sampai dia tak boleh main tournament? Ada. Kengzo. Di-ban oleh pihak PUBG Mobile. So, kalau TS pada waktu itu nak bagi dia main pun, dia tak boleh main. Kerana ban itu datang daripada pihak PUBG Mobile dan bukan daripada organisasi tersebut. So, ini adalah ikut budi bicara organisasi. Kalau Geek Fam lepas ke Grand Final, di mana mereka ada peluang tersebut, adakah Mika boleh diturunkan? Ya, boleh. Adakah Mika akan main? Mika mesti kena main sebab dia masih lagi under kontrak kan? Ya, betul. So ada kemungkinan untuk Mika masih lagi main. So kepada peminat-peminat Mika, jangan sedih, jangan rasa apa-apa ni. Mungkin kita akan lihat kelibat dia tak lama lagi lah. Ya, betul. Tapi itulah satu masalahnya untuk masukkan player secara tiba-tiba, abruptly orang kata. Yalah, mungkin dia belum sedia lagi untuk chemistry dan sebagainya kan. Kalau even masukkan dalam line-up dia yang lama tanpa Aizen, masuk Mika, tak boleh nak mengharapkan tiba-tiba dah ada sinergi tersebut. Walaupun ini tim yang kau dah main, sebab mungkin dah move on. Ya. Dia dah move on lah. Aku dah tak nak pakai dah teknik ni. Lepas tu tiba-tiba Mika pula kena catch up dengan benda yang berlaku. Tapi untuk YO2, Razer baru saja dijatuhkan. RRQ, memang banyak gergasi-gergasi dan orang monster-monster ni daripada pasukan Indonesia. Kali ini Razer akan... dia tinggal je. Itulah. Dia tinggal saja Razer. Razer confirm akan gugur pada ketika ini. Tapi mereka mahu mengambil fight. RRQ yang di knockdown belum lagi dibangunkan. Genet-genet tangan sekarang ni akan dibaling. RRQ yang di knockdown agak jauh. So, situasinya adalah 3 lawan 3. Api nyawa sedikit kurang. Snap sekarang ini. Ada satu DBS. Kenderaan akan diambil untuk make sure kill confirm mungkin. Tembakan mulai dilepaskan. Pergerakan dilihatkan. Abi akan di knockdown terlebih dahulu dengan satu DBS. Akan dibunuh secara langsung. 2 mata penyingkiran. Di kawasan lain, Yen sebenarnya dekat satu intersection antara 2 orang player pada ketika ini. Peluru habis, tapi kerana dia berada di kawasan lurah tersebut, 2 player berbeza dapat melihat. Mereka akan dapatkan mata penyingkiran yang ketiga. Nerpeko boleh masih dipegang ke? Tak sempat. Hilang dah dia. Ya, itulah. Perlawanan 3 lawan 3 tadi, dia ada keyakinan sedikit datang daripada Yudo O2 untuk masuk ke dalam. Tapi malang sekali untuk mereka. Jumper tinggal seorang saja. Ada DBS dalam tangan. Dapat satu ke tidak? Tidak. Akan dijatuhkan dan akan ditembak juga pada ketika ini kotak beliau. Malang untuk mereka. Tapi RRQ memang satu pasukan Indonesia yang sedang cuba untuk membuktikan sesuatu pada waktu ini. RRQ satu, terutama sekali dekat Malaysia, masa dekat Bukit Jalil, mereka betul-betul
yakin sebenarnya untuk memenangi dan menjadi pasukan Indonesia yang paling kuat. Tetapi tidak berjaya kerana dihalang oleh Xavier. Dan dijangkakan mereka akan, season depannya dia akan comeback balik. Tapi alter ego pula yang merajai pada waktu itu. So mereka boleh dikatakan fallen kings of Indonesia yang sedang cuba mencari kembali momentum mereka, cara permainan mereka. Dan pada waktu ini dia dapat dengan agak baik lah. Ya, mereka yakin kerana benar. Duo Lions sekarang ni akan ditunjukkan kepada anda bersama dengan Infinity. Yudo Lions juga ada release jersey baru. Jersey itu kalau anda pakai di Senok memang betul-betul hijau. Cantik juga. Jika kalau anda mau purchase, korang boleh pergi. Tak pasti bila mereka akan mula buat order tersebut. Aku ingat Sam9 punya tarikh sebab tadi aku nampak. Tapi untuk IAL aku tidak pasti. Jangan lupa juga untuk support local team anda dengan pembelian merchandise daripada mereka. Ya, betul. Jay, kau tak nak buat merchandise tak? Macam Kita buat satu panggil Joe TG dan jual dekat venue nanti. tak sempat seminggu. Sempat. Sempat ya? Sempat. Oh. Okay guys, kalau kami jual baju korang nak tak? Ada muka Jay botak dan juga saya pakai cermin mata. Lepas tu ada DMA sekali dekat situ kan. Itu confirm lagu. Belakang dia logo DMA. Barulah macho. Kan. Dan nombor kat belakang tu nombor fix, anda tak boleh pilih. 69. 69. Betul. Dan Boom berada di bahagian tengah. Ini adalah satu tim yang dirisaukan oleh banyak peminat-peminat dari Malaysia sebenarnya. Mereka menyatakan apabila ditanyakan tadilah masa aku stream tadi, dia tanya tim apa yang rasanya boleh muncul balik naik ke atas. Boom yang menjadi pilihan. Mungkin sebab AA punya momentum tak nampak sangat semalam. Dan BTR sedang naik dan mereka jangkakan ada satu pasukan lain yang akan naik bersama dengan mereka. Dan ramai yang menjangkakan bukan RRQ tetapi Boom akan menjadi pasukan tersebut. Ada relevannya lah dekat sini. Tapi diorang tengah leading juga kan dalam kita main Liga pada ketika ini. 30 markah daripada mereka. So inilah satu lagi minggu kalau mereka kurang perform dekat sini, Sam9 akan overtake dengan mudah. Ya. So mereka yang under pressure selalunya berada ke atas. Tapi kalau yang mengejar itu mata dekat sangat. Sebenarnya yang di atas tu yang sering kali melakukan kesilapan. So inilah bagus untuk Sam9. Zaxi 7. Ya. Ada helmet dan juga vest di dalam tangan pada ketika ini. Ini pos apa ni? DMA apa ni? Semua terkena dengan DMA. Ni rambut sel apa ni? Zaxi 7. Yo. Jutsu. Asyik ke apa benda yang diorang buat ni? Pelik-pelik je sekarang ni style-style. Rasanya sebab dia makin, orang tu dia makin veteran. Dia makin tahu macam aku mati-matian aku tak nak berpeluk tubuh. Dah boring dah dapat gambar tu je kan. Ya, benar sekali. Dan mungkin dia nak sedikit kelainan daripada abang dia lah kot. Ya, betul. Yang tidak akan bermain pada waktu ni. Tapi satu lagi trap yang begitu cantik macam bunga diletakkan oleh BTR. Ini memang satu trap yang terlalu cantik je. Dia orang tunggu untuk mereka masuk dalam perangkap. Dapatkan knockdown yang mereka tahu mereka boleh dapatkan easy kill. Mereka dapatkan. Dan sekarang ni hanya perlu bersihkan. Itu dapatkan ke 4-4 player. BTR bila masuk depan muka. Macam tu je, jahat. Itulah. Tapi kekuatan mereka ni tak dapat deny. Memang sangat-sangat kuat BTR pada waktu ini. Inilah BTR yang kita tidak kenal. Cuma 50% yang kita kenal lah, iaitu dia perform. Ya, betul. Dia pernah menang sekali sahaja. Benar. Itu adalah waktu prime BTR. Ya, dia punya prime tu je, peluru pun tak kena. Memang dia menembak. Hey. Dia bakar kawan dia sendiri di situ je. Dia itulah dia. Kan begitu dahsyatnya BTR ni, dia hanya boleh di knockdown oleh member sendiri. Gila-gila BTR pada waktu ini. Dia kalis peluru, kalis api. Tapi api daripada rakannya saja dapat membunuh beliau. Iya. Oh, hebat. Punya dahsyat. BTR. Tak orang kata apa, tak salah lah kita menjadi peminat BTR sejak tahun 1994. Betul. Dan saya dah lama dah menunggu saksi keluar daripada parents dia kan. Oh, kami kenal Laksi ni daripada diorang saiz peha kami je kan. Paras peha je.
Tapi sekarang ni sudah pun besar, dewasa. Sangat-sangat menarik lah untuk kita lihatkan mereka ni. Ya, tapi dari Creep VIP dapatkan satu knockdown. Tak tahu dah dapat dah menjadi satu elimination point untuk mereka. Cui ni masuk lambat sedikit jadi backstab defender. Tapi dia akan memastikan ada orang tembak dekat belakang lah. Tapi dia akan dikesan pula oleh Voin. Okay, Voki! Voki! Wow, what's up Voki memang pakai bola. Dapat tembak dia. Cantik macam bunga lah newbies. Gila lah. Budak ni punya grenade je. Betul-betul ada GPS daripada tahun 1912. Betul. Kali ini dengan teknologi AI. Dia punya ni macam, kau tak perlu kat AI. Kau boleh tanya Voki saja. Tak perlu nak pergi chat GPT katanya. Macam mana nak baling bom ini dengan tepat. Lepas tu chat GPT tu kan tanya Voki macam mana. Buy one free one. Tapi masalahnya ada Pick Me pula. Pick Me tinggal seorang saja. Okey, dia akan dapat balik. So masih ada peluang untuk Creep VIP. Tapi Voki, oh man. Ini klasik Voki punya bom. Voki. Jangan lupa untuk berbeli potato kiss daripada Voki. Dia baling gerik cantik. So korang kena support dia juga. Aku sebenarnya tak tahu. Aku senang confuse makanan yang dia jual tu. Kitetos. Jangan lupa dapatkan Kitetos hanya di pasaran pada ketika ini. Tapi lapar akan knockdown oleh Nuzi. Pada ketika ini newbies akan cucuk first aid kit. Kenderaan sedikit berasap pada ketika ini juga. Ya. Satu perkara yang menarik. Iron Pro akan jatuh pada zona. 2 berdiri untuk crit. Tapi mereka sudah pada 5 mata penyingkiran di dalam tangan. Pada ketika ini lapar terbunuh. Dipuji ekstra tadi. Terus akan dibunuh sekarang ni oleh Encik Nuzi. Ya, ada dekat sini BTR. Tinggal 3 sahaja daripada gerombolan tentera mereka. Tapi macam dikatakan oleh Zaxi kalau kau tak chicken tapi kau punya elimination ni 8 10 dapat sikit placement point. Dah mewah dah, terutama sekali untuk Sanhok. Ni dia dah dapat 10 dah je. Dia dapat 2 knockdown tambahan pada waktu ini. Berlawan dengan tim yang berlainan. Tapi yang meratakan mereka sekarang ni adalah tim Vampire. Tapi macam kau cakap, dia orang ada peluang untuk keluar dengan chicken dinner dekat sini punya mata. Dia sudah ada 9. Satu yang ditembak tadi di knockdown. Belum lagi dibangunkan lagi juga. So ada peluang untuk mereka mendapatkan 10 mata. Dan keluar sekarang pun aku rasa dia orang akan happy saja. Ya. Memang gembira lah untuk mendapatkan 9 markah dekat Sanhok. Sesiapa pun akan bergembira dengan perkara tersebut. Sebab Sanhok selalunya elimination tak begitu banyak sangat untuk pemenang dunia chicken dinner pun. Tetapi di belakang sekarang ini Flash bertarung dengan Gen Force. Macam tu je. Yo. Dapat satu lagi knockdown sebentar tadi ke atas Flash. BTR ada sedikit cover Tony K. Nampak target terus menembak. Dapat satu daripada BTR. BTR ini hanya dapat dijatuh oleh Vampire saja ketika ini. Semua knockdown, kill berlaku semua diambil oleh Vampire. Boom akan melihat satu target. Membunuh, mencuri kill daripada Vampire. Tony K. Masih lagi akan berada di kawasan high ground ini untuk melihat apakah yang tengah berlaku. Yummy. Ada 2 lagi rakannya. Satu sudah pun terbunuh secara kekal. Tempat yang ke-77 adalah Flash. Tidak ada mata penyingkiran untuk mereka. Tidak ada placement point juga kali ini. Tapi Tony K sekarang ini akan nampak satu. Dapat satu. Dari yang kedua. Akan hampir dapat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh BTR ke atas Geek Fam? Sekarang ini dilakukan oleh seorang Vampire ke atas mereka. Tapi Yummy berjaya untuk melakukan satu elimination yang cukup cantik. Todak. Di depan dia ada RRQ. Mereka ada 3 orang tapi 2 orang saja boleh diguna pakai. Tapi nampak macam mereka akan dapat kemenangan kecil sedikit. Berhadapan dengan pasukan RRQ. Rex Gion dengan Cleon. Akan naikkan nyawa dia menggunakan boosting item. Depan dia ada satu seteru. Iftar boleh diselamatkan. Tapi tak tahu dia dekat mana sebenarnya. Kat zone, dalam zone. Sekarang zone akan menyentuh mereka. Mereka terpaksa meninggalkan Iftar. Mereka kena masuk sendiri. 1 lawan 2 punya situasi. Todak menembak Yal. Dan Yal menembak mereka semula. So Todak akan keluar tangga ke-9. Tapi mereka ada 2 mata penyingkiran di dalam tangan. Satu tim yang tidak disebutkan langsung. Yudo Lions 3 mata penyingkiran. 4 orang masih lagi hidup. Dan peluang untuk tim hijau ni menang di map hijau juga terbuka luas. Jadikannya 4 mata penyingkiran sekarang ini bagi Yal. Dan kita harapkan circle tarik daripada Painan untuk mereka masih lagi kedudukan baik. Tengokkan kepada Yal. Yal dia pergi cari balik orang-orang yang bergaduh dekat belakang ni. Dia nak meratakan boom. Olio akan pergi ke depan. Dia akan datang. Tapi malangnya Talon melihat juga pada mereka. Jadi berbahaya sedikit perkara ini untuk Olio. Tapi dia dapat ratakan boom. Tak, Infinity yang dapat. Infinity yang dapat? Infinity Vampire dapat. Semua dirembat.
Ya. Tapi Vampire akan dapatkan semula satu daripada Vampire. Nak curi kill. Nah, aku curi nyawa kau sekali. Alliance kedudukan mereka premium akan dilihatkan oleh Talon, akan dilihatkan oleh Vampire pada ketika ini. Tapi peluang mereka masih lagi terbuka. Cuma sekarang ini dia open area. Dia kena turun daripada kawasan bukit tersebut. Kena harapkan pokok-pokok ini, kena harapkan batu-batu ini untuk memberikan mereka peluang untuk masuk. Satu lagi option lah, of course, langgar rumah ni dan terus ambil fight 4v4 lah. Olio menunggu mangsa, dia mendengar ada bunyi tapi rotation itu akan tidak diindahkan dan Vampire boleh menyelamatkan. Langgar, pergi langgar. Pelanggaran akan dilakukan sekarang ini terus sampai satu orang Misery. Cuba dapatkan satu, dapat dua. Dan yang ketiga juga dia akan dapatkan. Malang, letupan kenderaan itu akan mengorbankan dua secara langsung. Yang di knockdown juga akan dibangunkan semula. So Yal cuba masuk tapi itulah kedudukannya terlalu sukar je untuk turun daripada bukit tu. Ya betul, tak boleh nak buat apa lah. Dan Misery pula menjaga dengan penuh disiplin sebenarnya. Dekat tower dia tersebut berapa markah saja, 4 tambah 4 rasanya markah untuk Yal. Masih lagi okey, 8 markah untuk mereka. Ada banyak lagi game dan kita tahu mereka 3 game Erangel selepas ini akan memberikan mereka markah yang sungguh lumayan. Inilah dia 3 pasukan STX antara salah satunya Vampire dan juga Talon yang ada 3 orang. Grenade Emulation untuk Stone. Vampire ada peluang untuk membuka Chicken Dinner hari ini. 3 negara berbeza sebenarnya akan ada dalam top 3 kita. Vampire, Talon dan juga Stalwart. Sebenarnya kalau Yal ada 4 tim daripada setiap negara PMPL akan ada dekat sini. Tapi pada ketika ini peluang lebih besar bagi Talon. Kalau kita lihatkan pada AI kita, menyatakan Talon ada peluang untuk menang sebanyak 41.5%. Ya. Aku tak tahu kenapa aircon aku dah tutup tapi sejuk gila pada ketika ini. Tapi sekarang kita lihatkan Talon punya peluang Chicken Dinner itu akan turun secara mendadak dan dia akan berikan kepada Stalwart X ataupun Team X. Dengan 62.8%, 63% sekarang ini. 2 tim berbaki, Vietnam ataupun Indonesia yang akan mendapatkan winner-winner Chicken Dinner. GK sekarang ini akan cuba untuk ditekan. Minuman energy drink akan diminum. 4 mata penyingkiran ada untuk mereka. Circle masih lagi menyentuh kawasan perumahan Painan. Maka advantage masih lagi ada pada Team X. Tapi Talon juga sudah pun mengantar 1 orang player ke dalam kawasan compound. Lagi satu tu macam mana dia nak masuk? Ini situasi 1 lawan 3 je. Ya, memang 1 lawan 3 untuk setiap satu player Talon itu sebab mereka telah membuat satu split yang agak luas. Tak tahu apa yang cuba dia cari dekat sini. Dia mengharapkan salah satu player Talon tu akan dapat untuk surprise. Misery memang tak boleh keluar ke mana-mana. Diorang tahu dia dekat mana. Dia tahu dia dekat tower ni. What's up bro? Itu dia mix up yang dilakukan oleh Talon. Flanking yang berjaya tetapi dia telah mendedahkan posisi dan lokasi dia. Jikit, macam mana dia nak menghadapi perkara ini? 2 lawan 2 sekarang. Menarik sebenarnya permainan daripada Talon. Ini akan memberikan sedikit masa bagi Encik Misery juga mendekatkan diri. Kita nampak Misery mula untuk menembak kawasan-kawasan dinding di mana Encik Rabis ada di situ. Jikit juga akan berjaya untuk di knockdown. Dibunuh winner-winner Chicken Dinner Indonesia. Talon memang talented untuk permainan mereka. Apa yang dilakukan tadi tidak dapat dijangkakan oleh pasukan STX. Mereka tidak sangka mereka akan diserang daripada tepi. Mungkin mereka menjangkakan Misery itu ada dengan satu lagi rakan dia ataupun sedang bersembunyi di belakang pokok-pokok. Tidak sebenarnya. Dia sudah pun sampai ke gudang-gudang yang dimiliki oleh pasukan STX. 3 lawan 2 yang menang. Winner-winner Chicken Dinner untuk Talon. Saya dah lama minat Talon. Wow. Ya. Lagi-lagi red face. Anna. Saya peminat tegar Anna, guys. Tapi pada waktu ini tiada Anna tetapi ada Misery. Beliau adalah punca kemenangan mereka, boleh cakap. Kalau Yal berjaya untuk ambil sniper tower tersebut, mungkin ada peluang untuk Yal mendapatkan winner-winner Chicken Dinner. Tapi di sini kita lihatkan total elimination sebanyak 11 akan memberikan 21 mata bagi Talon pada ketika ini. 5-4-2 di mana Link X saja yang tiada elimination dekat sini, tapi Misery dengan 5 mata penyingkiran. Ya, itulah. Misery yang menjadi MVP untuk mereka waktu ini. Memang sangat-sangat relevan. Dia seorang saja meratakan 3 daripada pasukan Yudo Alliance tadi. Menyebabkan kemasukan mustahil untuk Yudo Alliance. 5 elimination, 827 damage. 100 damage saja receive. Bermaksud dia hanya jatuh 1 kali sahaja. Diikuti oleh team contribution dan survival time yang tertinggi lah sebab Chicken. 47% team contribution dia, hampir 50%.
Di mana damage distribution lebih ke arah badan 6% saja di kepala, kaki 32%. Ini aku rasanya inilah kalau ikut sejelas-jelasnya ialah ini serangan dia yang tembak pada orang ke orang tembak pada dia. Aku rasa dia tembak pada orang. Dia tembak pada orang kot. Kan 6% accuracy ke atas badan tu kot. Tapi match recap kita, talent paling tinggi Boom diikuti dengan nombor 2, Team X di tempat yang ketiga, Vampire di tempat keempat untuk kutipan mata paling tinggi. Ini akan meletakkan BTR. Vampire ni semua ada mata tinggi lah, sebab BTR tadi ternampak kali terakhir pun 9 mata penyingkiran dah. So kebanyakan tim dalam top 4 ni ada mata yang agak signifikan untuk mereka bawa daripada map. Sunhawk bagi beberapa tim inilah inilah Sunhawk terakhir untuk mereka juga. Tapi mari kita lihatkan recap macam mana Talon dapatkan winner chicken dinner sebentar tadi. Tu dia 21 markah untuk Talon, Boom dengan 13-10 untuk STX, tapi memang ada serakan markah yang agak seimbang untuk mereka di dalam top 8 ini dengan 9 untuk Vampire, VTR pun dengan 9, Yal dengan 8 markah, Crit VIP dengan 6, RRQ juga dengan 6. Jadi Sunhawk yang masih belum lagi menceritakan apa-apa sangatlah untuk keseluruhan carta ni. Sunhawk ni agak lumayan bagi Talon, 21 daripada map hijau ini. Ya. Yeah. Tapi pada kali kita ini, of course, ini adalah kita ada dua tim dari Malaysia, Crit dan juga Yal. Of course, Crit tadi ada momen yang cantik, Yal juga ada kemasukan yang cantik, cuma tewas dengan misery. Kalau kemenangan berjaya diambil dekat situ, kemungkinan mereka sebenarnya akan ada chicken dinner ini. Tapi satu pertunjukan yang menarik dikeluarkan oleh kedua-dua tim skuad negara, Yal dan juga Crit VIP. Benar, Crit VIP. Pasukan ini itulah nasib mereka, macam hari-hari yang pertama mereka main tu nampak ada potensi, tapi mereka selalu mengecewakan sedikit dekat hari Sabtu dan juga hari terakhir mereka main. Ya, harapnya mereka konsisten dengan prestasi yang sangat kaya ini, tapi harapnya boleh dapat double digit markah lah. Infinite dengan 5, Todak dengan 2, 1 Pygmy, 1 Void, 1 UDO2, yang lain-lain tiada markah. Termasuk Flash, Kick dan juga NKT. Kita dah cakapkan masalah gig kena hati-hati. Mata perlu dikumpul supaya mereka boleh pergi ke Sunday. Kerana pada ketika ini menakutkanlah tim daripada Vietnam tu untuk lepas tim X. Ya. Kalau mereka lepas 2 minggu dan mereka sudah pun ada mata lebih tinggi daripada Gig walaupun bermain 1 minggu sahaja. Kalau mereka tiada, peluang untuk mereka jadikan tim X sebagai buffer sebenarnya agak tinggi. Tapi pada ketika ini kita lihatkan overall ranking kita. Di nombor 1 kita ada BTR 65 mata dengan 1 chicken dinner, diikuti oleh FaZe Clan dengan 1 chicken dinner, tangga kedua dengan 55, Vampire 52, Infinity 51, Talon 50. Rapat sangat 2 sampai nombor 5 ini. A46, Sam9 41, MRPX 38, Stalwart X ataupun Team X 38, DX 35, Roy 32, Zerzia 27.
Ya, markah yang tidak sebegitu sukar untuk dikejar lah, tapi bukan page pertama saja yang anda inginkan untuk mana-mana pasukan ini. Mereka inginkan sampai ke MRPX. Jadi 38 itu adalah markah minimum yang mereka kena target untuk hari ini kalau mereka first time main pada hari ini. Seperti pasukan Creep VIP ataupun Yudo Alliance. Kita akan saksikan kepada page yang kedua lah setelah loading di belah kiri bawah ni sudah pun tamat. Manakah kedudukan pasukan seperti Geek Fam, Yudo Alliance, ia akan berada, Geek Fam akan berada di nombor 13, PA akan berada di nombor 14, Pygmy 15, 16 adalah Boom, YO2 17, 18 Yal, VIP 19, RRQ 20, 21 Todak, Void 22, 23 Flash, NKT tiada markah untuk waktu ini. Tapi pasukan Void, Flash, NKT ini memang pasukan-pasukan yang memang tak boleh didiskaun langsung. Tak boleh nak memperkecilkan mereka langsung. Pasukan Void terutamanya, minggu lepas 100 markah. Automatic pergi ke Super Sunday, tapi dekat Super Sunday pula dia tak perform sangat. Ya, mungkin dia tak suka break panjang-panjang kot. Kali ni dia kata kita pergi Saturday dulu. Kita ada momentum untuk dibawa pada Sunday terus. Mungkin pada break time tersebut mereka terlalu kusyuk pergi ke Genting. Pergi ke KLCC ambil gambar. Sampai lupa cuma nak main gitu. Tapi sekarang ni kita akan lihatkan kita punya gunslinger top 4 Misery, Zoxy, Snape dan juga Linux. Ya, Misery. Momen beliau adalah apabila dia menghentikan kemarahan pasukan Yal tadi. Macam yang dikatakan, memang dah nampak dah orang kata bad omen sedikit apabila Yal terperangkap di bahagian high ground. Ya, kalau mereka masih dalam circle itu adalah tempat yang terbaik. Tetapi apabila mereka kena pergi bergerak ke tempat talent, terlalu banyak pemboleh ubah yang akan menembak mereka. STX boleh tembak, talent boleh tembak, dan pada waktu itu Vampire masih lagi hidup. Vampire pun boleh tembak daripada tepi. Jadi apa boleh buat untuk Yudo Alliance. Tapi top Erangel performer kita memang adalah Yudo Alliance. Yudo Alliance tim yang keempat terhebat tadi dekat Sunhawk. Jadi memang dua map ni Yal memang boleh diharap, terutama sekali Erangel. Average semua point antara yang tertinggi 3.3, tetapi disebabkan dia balance dengan dia punya average elimination point 5.0 dengan average damage juga antara tinggi 2 chicken. Memang ini adalah tempat yang diharapkan untuk Yal dapatkan winner-winner chicken dinner. Tetapi ini menjadi masalah sedikitlah kepada pasukan seperti Geek Fam yang juga mengharapkan tempat ini mereka perform. Ya, sebab 3 map kan.